Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita bermula dengan menjawab soalan tutorial berkenaan dengan Francis turbine. Kita pergi kepada soalan nombor 5. A Francis turbine works under an effective head of 70 meters of water and flow rate of 1000 liter per second. The inner diameter is half of the outer diameter. Runner rotates at 350 rpm and the runner blade angle at inlet is 40 degree. Blade thickness occupy 10% of the circumference flow area at inlet. Flow velocity is constant at 2.5 meter per second and assume zero whirl at outlet. If overall and hydraulic efficiencies are 80 and 85% respectively, calculate the inner and outer diameter of the runner, guide bend angle, blade angle at outlet, runner width at inlet and the output power. Jadi di dalam soalan ini kita diberi satu keadaan dan kita diminta untuk menjawab beberapa soalan. Dan saya harap pelajar dapat faham untuk menukar unit dalam liter per second kepada meter padu per second dan juga pelajar memahami untuk mengubah ataupun untuk memberikan nilai K sekiranya diberi ayat blade thickness occupied 10% of the circumference. Kita pergi untuk menjawab soalan yang pertama. Apa yang pelajar perlu lakukan ialah pertama, pelajar perlu list down, tuliskan semua sekali parameter yang telah diberikan di dalam soalan. Kedua, saya harap pelajar dapat melukis velocity triangle. Memadai untuk kita menggunakan backward velocity triangle kerana seperti yang saya telah terangkan di dalam tutorial yang lepas, kita boleh mengenal pasti sama ada sesuatu blade itu backward atau forward dengan melihat sama ada nilai U1 lebih besar daripada V1 atau U1 lebih kecil daripada V1. So ini adalah velocity triangle yang boleh kita lukis dan oleh kerana dinyatakan di dalam soalan bahawa tidak ada whirl velocity at inlet at outlet, oleh itu kita boleh melukis velocity triangle pada outlet seperti ini. Kemudian kita bermula. Selalunya trik yang digunakan ialah apabila diberi nilai angle di sini, selalunya ia akan memberikan nilai yang memberi advantage kepada pengiraan kita. Okay, kita bermula untuk menjawab soalan pertama iaitu inner and outer diameter of the runner. Kita menggunakan kelebihan 40 darjah yang kita ada. So kita mengira tangent 40 sama juga dengan VF over U1 tolak V1. Dan kemudian kita boleh rearrange equation ini menjadi V1 sama dengan U1 tolak 2.98. So yang ini setelah kita masukkan nilai VF. Kerana diberi di dalam soalan nilai VF adalah 2.5 meter per second. Jadi kita boleh masukkan semua nilai dan kita boleh rearrange equation ini. So kita ada sebutan iaitu V1 sama dengan U1 tolak 2.98. Kemudian kita cuba mendapatkan lagi kerana di dalam persamaan ini kita dapati bahawa kita mempunyai dua unknown yang tidak diketahui iaitu V1 dan juga U1. Oleh itu kita perlu untuk membuat satu lagi equation supaya persamaan serentak boleh kita buat. Antara yang boleh kita gunakan ialah kita kata equation untuk hydraulic efficiency. Kerana apa? Di dalam hydraulic efficiency kita mempunyai sebutan yang sama iaitu kita ada U1 dan V1. Oleh itu rumus untuk hydraulic efficiency boleh ditulis seperti ini. Dan kita tahu bahawa effective head di sini dinyatakan di dalam soalan sebagai 17 meter. Jadi kita masukkan di dalam equation, kita boleh menulis equation tersebut menjadi 141.75 sama dengan U1 kuasa 2 tolak 2.98 U1. Oleh itu, apa yang boleh kita buat ialah kita boleh mencari nilai U1 di dalam equation ini. Okay. So kemudian oleh kerana equation ini mempunyai kuasa 2, kita mempunyai dua nilai iaitu kita dapat 13.49 meter per second dan juga negatif 10.5 meter per second.
Kemudian apa yang perlu kita buat, kita perlu memilih salah satu daripada equation ini, salah satu daripada nilai ini. Oleh kerana salah satunya adalah negatif, sudah tentulah kita memilih nilai positif. Oleh itu nilai positif akan dipilih. Sekiranya kedua-duanya adalah positif, adalah pelajar dikehendaki memilih keadaan yang lebih bersesuaian dengan keadaan sebenar. Contohnya sekiranya satu had laju adalah besar dan satu had laju adalah kecil, so kita kena melihat sama ada had laju yang kecil itu terlalu kecil atau had laju yang besar terlalu besar. So sekiranya had laju satu mungkin 100 meter per second dan satu lagi adalah 20 meter per second, so ambillah nilai 20 meter per second kerana ia lebih menghampiri nilai sebenar. Ataupun satu mungkin 10 meter per second, satu lagi mungkin 0.5 meter per second. So selalunya kita tak ambil nilai yang kecil kerana kita kata 0.5 meter per second mungkin terlalu kecil untuk turbine. Jadi di situ diharap pelajar boleh mempertimbangkan had laju yang lebih bersesuaian dengan sesuatu keadaan. Ada kalanya pelajar perlu untuk mengagak had laju yang boleh dihasilkan oleh turbine berdasarkan diameter turbine. Okey, so kita dapat nilai U1 sama dengan 13.49 meter per second. Oleh itu, dengan menggunakan rumus ini, U sama dengan pi dn over 60, kita boleh mengira nilai diameter 1 dan diameter 2. So yang paling mudah sekali ialah oleh kerana kita ada nilai U1 di sini, oleh itu kita boleh menggunakan rumus U1 sama juga D1 pi D1n over 60. So kita boleh mendapat nilai D1 adalah 0.736 dan nilai D2 adalah separuh daripada nilai itu, iaitu 0.368. Okay, seterusnya kita boleh mengira guide bend angle. Saya ringkaskan di sini kerana saya rasa pelajar telah memahami bahawa equation boleh didapati daripada velocity triangle. So saya harap pelajar dapat melihat velocity triangle pada slide yang terdahulu dan kita boleh mengira guide bend angle sebagai alpha 1 dan kita boleh mengira ia sebagai 13.4 darjah. So seterusnya kita boleh mengira blend angle at outlet. Daripada velocity triangle kita boleh menulis tangent beta 2 sama juga dengan VF over U2 dan nilai U2 kita boleh dapat berdasarkan rumus pi dn over 60 iaitu 6.74 meter per second. Seterusnya kita boleh mengira beta 2 sebanyak 20.35 darjah. Seterusnya kita mengira runner width at inlet. So jadi di sini kita menggunakan rumus VF dan saya harap pelajar tahu bahawa nilai VF dan juga nilai U kita perlu mengira berdasarkan rumus khusus. Tidak perlu untuk melihat kepada velocity triangle. So jadi untuk VF kita boleh menulis Q sama juga Q over K pi D1 B1. Kita masukkan nilai yang kita telah perolehi di dalam pengiraan sebelumnya. Kita boleh mengira runner width at inlet ialah ataupun B1 sama juga dengan 0.1922 meter. Kemudian kita mengira power output. So mengira output selalunya pengiraan power berkait rapat dengan efisiensi. Jadi kita pilih overall efficiency di sini iaitu power out divide by power in. Oleh itu kita rearrange equation ini, kita boleh menulis sebagai power out sama juga overall efficiency didarabkan dengan power input dan power input kita boleh menulis sebagai rho GQH efektif kerana pada ketinggian efektif itulah kita kata turbine mula berputar. Okey, hasil pengiraan ini akan menghasilkan 133.4 kilowatt. Okey, seterusnya ini soalan terakhir di dalam tutorial ini. Soalan 6, soalannya mudah. What is degree of reaction in turbo machinery? So, perkara ini saya terangkan sedikit. Diharapkan pelajar dapat mencari sendiri atau membaca di dalam buku teks apa yang dinyatakan sebagai degree of reaction. So in turbo machinery, degree of reaction or reaction ratio R ataupun di dalam bahasa Melayu ialah darjah tindak balas turbine.
Ia is defined as the ratio of the static pressure drop in the rotor to the static pressure drop in the stage, or as the ratio of static enthalpy drop in the rotor to the static enthalpy drop in the stage. Jadi diringkaskan cerita, ia adalah ratio di antara input dan output. So degree of reaction is an important factor in designing the blades of a turbine, compressor, pump and other turbo machinery. It is also tells about the efficiency of machine and its use for proper selection of a machine and it others for a required purpose. Various definitions exist in terms of enthalpies, pressures, or flow geometry of the device. In case of turbine, both impulse and reaction machine, degree of reaction R is defined as the ratio of energy transfer by the change in static head to the total energy transferred in the rotor. Diringkaskan cerita, degree of reaction ialah static pressure drop at runner divide by total energy transferred. So maksudnya apa static pressure drop at runner? So kita tahu bila pressure drop berlaku bermaksud ada pengurangan tenaga. Kenapa pengurangan tenaga berlaku? Kerana tenaga telah dipindahkan daripada cecair, daripada aliran kepada turbine. Dan total energy transferred membawa maksud tenaga yang memutarkan blade. Jadi kita tahu, jadi oleh itu degree of reaction sebenarnya adalah mengukur efisiensi tenaga yang dipindahkan daripada aliran bendalih kepada turbine. Itu sebenarnya. Dan kalau kita melihat rumus ini, kita dapati bahawa ia boleh dikeluarkan daripada Bernoulli equation. Kerana kita ada pressure head di sini dan kita ada velocity head di sini. Dan kita tidak ada nilai Z kerana apa? Kita beranggapan bahawa ketinggian tidak memainkan peranan yang penting di dalam kes ini dan kita anggap bahawa ketinggian tidaklah juga ketara. Oleh itu kita boleh mudah untuk mengatakan bahawa mungkin nilai Z kita kata boleh abaikan bagi memudahkan pengiraan. Dan untuk mencari nilai degree of reaction ini, okey, kita boleh menukar equation ini seperti ini. So kita ada pressure head sama juga dengan total energy minus velocity head. Dan kemudian kalau kita bahagikan dengan nilai velocity head itu, kita boleh mendapat nilai R adalah nilai ini. So ini adalah rumus untuk mengeluarkan degree of reaction. Okay, sebenarnya kita tidak fokus kepada degree of reaction kerana degree of reaction ini sebenarnya hanyalah menunjukkan efisiensi sebuah pump ataupun turbine dan juga ia berkait rapat dengan pembinaan velocity triangle. Okay, ada seperti yang dinyatakan di dalam nota yang di atas tadi, ia amat penting di dalam designing the blades. Kerana apa? Sewaktu kita design blade, kita kena pastikan bahawa velocity triangle yang terhasil adalah cukup bagus menyebabkan tidak ada berlaku ketirisan tenaga. Dan akhir sekali, to get the maximum energy transferred, the blade must rotate at about half the velocity of the gas jet velocity. By definition, the impulse turbine has a degree of reaction equal to 0. So yang ini dinyatakan berkenaan dengan impulse turbine. Kenapa? Kerana selepas ini kita akan melihat satu lagi jenis turbine yang dinamakan impulse. So jadi sebagai penutup kuliah ini, saya ingatkan lagi, kita telah belajar berkenaan dengan turbine dan kita ada dua jenis turbine iaitu reaction turbine. Itu sebab kita ada reaction, degree of reaction. Reaction turbine contohnya adalah kita belajar Francis turbine. Kenapa dikatakan reaction turbine? Kerana kita menggunakan idea action and reaction. Apabila ada action air jatuh dan terkena kepada plate, so berlakulah reaction, berlakulah reaction, blade akan berputar. Dan lagi satu jenis turbine yang akan kita belajar selepas ini adalah impulse. Okay, impulse contohnya adalah Pelton wheel. So yang ini saya akan terangkan pada kuliah yang akan datang. Dan di dalam kuliah yang akan datang kita akan melihat apa yang dikatakan half the velocity of the gas jet velocity. Akan ada pengiraan menunjukkan perkara itu.
Kerana ini kita kata, kenapa kita tunjukkan? Kerana di dalam impulse turbine, kita dapati bahawa reaction degree hampir zero, equal to zero. Okay. Kerana di dalam Francis turbine kita tidak ada, kerana kita dapat lihat bahawa akan ada pengurangan tenaga, kita akan ada sama ada turbulent di peringkat awal dan sebagainya.